Tak kenal. Kemudian, dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalnya sehingga ia duduk berdekatan dengan Nabi, duduk dekat Nabi. Dia rapat dengan Nabi, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi. Dia berani lagi. Kita ada macam tutup guru kan, tuan guru, tambah tuan guru yang ada karomah. Nak salam ke takut? Nak salam ke takut? Nabi dekat ke takut? Kan? Kemudian beraninya tambah Rasulullah lah, sementara hal kita. Tapi berani semua lelaki-lelaki. Dia pergi ke Nabi, dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi, lalu dia meletakkan tangan di atas paha Nabi. Berani semua. Tuan-tuan boleh semua? Dia berani semua. Kami nak pergi salam pun tak berani. Nak pergi dekat lagi tak berani. Nak berapat badan kita dengan badan Nabi lagi tak berani. Berani semua. Pelaga lutut, tangan tak paha Nabi. Ini yang beraninya. Nah, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangan di atas dua paha Nabi. Itu dia. Jibril. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, khabarkanlah kepada aku dari hal Islam." Islam kena tampak. Islam kena tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada pagi ini untuk slot yang kedua ataupun segmen yang kedua ni kita dalam program apa dia? Kita panggil kuliah subuh bulanan dalam membicarakan hadis 40 karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Pada pagi ini tuan-tuan kita di hadis yang kedua. Hadis yang kedua saya baca dah. عن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة لعاشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Hadis ini panjang. Hadis ini juga dipanggil sebagai hadis Jibril. Sebab dalam peristiwa ini kedatangan seorang lelaki, yang lelaki itu adalah dikenali sebagai Jibril alaihissalam. Datang dia dalam nak mengajarkan urusan agama kita. Baik, kita baca dulu dalam kitab kita. Hadis yang kedua, terjemahan dia dari Umar radhiyallahu anhu juga, katanya juga di mana seperti mana hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Hari itu diriwayat daripada Sayyidina Umar, kan? Diriwayat daripada Sayyidina Umar. Hadis yang kedua juga daripada Sayyidina Umar. Dia tu dah kata juga, disebut juga, ya. Katanya Sayyidina Umar, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang lelaki.
tengah duduk lagu ni lah, no? Dengan Rasulullah datang seorang laki-laki, tapi laki ni pelik sikit tengok pakaiannya, yang bersangatan putih pakaian, putih sungguh, syadidu bayadil thiyab. Kita bagi apa? Pakaian dia putih melepak, putih gila. Orang kaya kata putih gila, orang kadang kata putih nak mampui. Betul lah. Nah, Arab kata syadidu bayadil thiyab, putih sungguh, melepak. Pelik ni zaman kalau zaman tu, zaman kereta tak ada aircon, tak ada naik motor, takkan putih melepak, mesti ada nampak coreng-coreng juga, berdebu kuning juga. Okey. Ada langsung putih molek, comel macam baru keluar daripada apa? Daripada apa tu? Apa nama tu? Dobi lah, Dobi ke apa? No? Mesin basuh layan diri, no? Dobi layan diri. Bersangatan hitam rambutnya, pelik no? Hitam sungguh rambut dah, makelip, no? Lepas tu dah putih langsung, putih melepak, rambut hitam sungguh, tidak kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam musafir. Kalau lagu tu tak nampaklah cara dia ni kata orang yang musafir, orang yang sedang travel, baru duk travel. Kalau bukan orang travel, tentu dia orang kuning. Kalau orang kuning kami tak kenal pula. Pelik semua. No? Round pertama apa dah jadi pelik lah. No? Kita ni kalau kita tengok orang kita tak kenal, selalu orang luar. Bila orang luar, zaman tu tak ada kereta, tentu ada kesan-kesan musafir, debu ke apa ke. Kan? Comot-comot ke, coreng ke apa ke. Ini pelik ni. Round pertama pun pelik dah. Pasal apa pelik? Pasal dia bukan orang. Bukan orang, Jibril. Apa saya siap. Nah. Dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalnya. Tak ada apa, ya kan? Kesan musafir tak ada. Kalau betul dia orang kuning pun bukan. Pelik. Tak kata apa pada Puteri Jaya pasal apa pun tak tahu. Pasal satu dak, pasal dua dak. Jemaah Salman Al-Farisi pun tak. Jemaah Surah Al-Hidayah pun tak. Jemaah Surah Wali apa tak tahu. Ibn Sina ke apa. Macam macam lah. Pun bukan juga. Tak kenal. Kemudian, dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalnya sehingga ia duduk berdekatan dengan Nabi, duduk dekat Nabi. Dia rapat dengan Nabi, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi. Dia berani lagi. Kita lah macam tutup guru kan, tonton guru, tambah tok guru yang ada karamah. Nak salam pun takut. Nak salam pun takut. Nabi dekat pun takut. Kan? Kemudian beraninya gambar Rasulullah lah, sementara hal kita. Tapi berani semua lelaki-lelaki. Dia pergi kat Nabi, dia pelaga lutut dia dengan lutut Nabi, lalu dia meletakkan tangan di atas paha Nabi. Berani semua. Kata berani semua? Berani semua. Kami nak pergi salam pun tak berani. Nak pergi dekat lagi tak berani. Nak perapat badan kita dengan badan Nabi lagi tak berani. Berani semua. Pelaga lutut, tangan tak paha Nabi. Ini beraninya. Nah, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada dua lutut Nabi dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua paha Nabi. Itu dia. Jibril. Kemudian dia berkata, "Hai Muhammad, khabarkanlah kepada aku dari hal Islam. Islam tu nak tanpa. Islam tu nak tanpa." Maka Rasulullah menjawab, Islam itu ialah bahawa engkau mengakui bahawa tiada mengakui bersaksi itu kata antasyhada, bersaksi. Engkau mengakui, terjemah Melayu mengakui ataupun kita yakin. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar melainkan Allah. Apa makna aku bersaksi? Bila orang tekan tanya kita kan, bersaksi lagu mana? Bila ada saksi? Bila jumpa Tuhan? Jadi orang nak jawab. Tu aku duk fikir benda dah.
Lama mana fikir arah? Ni umur aku dah 50 tahun ni fikir ambil lah. Kalau fikir sampai bila aku tak jumpa jawapan. Melainkan dengan sebentar saja, dengan sekejap sekelip mata kita dapat menemui jawapan di bila kita hadir dalam majlis-majlis ulama, majlis tazkirah, mau'izah dan peringatan. Ulama cerita kepada kita, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar. Mana? Aku mengaku, yakni aku yakin. Aku mengaku, ud'inu ataupun atayaqqanu, aku yakin. Ataupun a'lamu, aku ketahui. Itu mana aku bersaksi. Jadi tak timbullah lepas ni soalan kata, hang bersaksi, hang jumpa Tuhan bila ada saksi? Orang tekan tanya, tak ada nak jawab. Ganti gigi. Betul? Itu kata, Muhammad ceritakan kepadaku tentang Islam tu apa? Walhal Jibril tahu dah. Jibril itu guru Rasulullah, guru kepada Nabi. Jadi bertanya tu bukan untuk Nabi, bertanya tu bukan untuk Jibril, bertanya tu bukan untuk Nabi, tapi untuk ummah, untuk sahabat-sahabat, supaya sahabat pun tahu bagaimana Islam tu apa dia, iman tu apa dia. Faham? Jadi bila ditanya persoalan tentang Islam, maka Nabi pun jawab bahawa engkau mengakui bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan yang disembah dengan benar, dengan sebenar, tak ada melainkan satu, Allah. Yang Tuhan-Tuhan lain itu disembah bukan dengan sebenar, disembah secara kebatilan, secara batil, secara palsu, bukan disembah dengan sebenar. Sebab yang selain daripada Allah itu ialah Tuhan-Tuhan sekaan mereka itu ialah bukanlah Tuhan yang disembah dengan sebenar. Dan apalagi patung-patung dan tokoh-tokoh itu dicipta oleh tangan mereka sendiri. Dia cipta sendiri. Sayyidina Umar masa zaman jahiliyah ada. Di zaman jahiliyah ada. Dia dalam satu hari itu Sayyidina Umar, sahabat tengok reaksi Sayyidina Umar. Kan? Tiba-tiba dia gelak. Dia tergelak seorang-seorang, dia senyum seorang-seorang. Sahabat tanyalah, wahai Sayyidina Umar, siapa dia gelak? Dia kata, aku gelak ni, aku teringat dulu di zaman jahiliyah, masa aku jahiliyah dulu. Bila musafir, orang jahiliyah ni kata, bila dia perlu musafir, kan, biasalah bawa bekal-bekal, dia pun bawa lah patung-patung apa yang ada boleh sembah, bawa lah. Tuhan tu kata, nak musafir banyak hari kan, tak bawa Tuhan. Patung mana boleh kan, bawa pergi lah. Apa-apa. Kan? Jadi Sayyidina Umar cerita, ketika aku dalam musafir satu hari, kan, sedap-sedap dalam perjalanan aku terlupa nak bawa patung. Tokoh terlupa nak bawa. Bila terlupa nak bawa macam mana? Jadi tak ada cara lain melainkan itulah bekalan aku tu, buah tamar tu. Aku pun jatuh buatlah patung tokoh. Buat Tuhan lah. Buat Tuhan. Tu sembah. Lepas tu sampai masa lapar, makanan lain tak ada, tu je dah. Kan? Aku rungkai balik, ambil balik, aku makan dengan Tuhan. Makan gambar tu Tuhan tu, hak tokong. Sekali dia sembah, sekali dia makan. Tu dia gelak lagi, dia kata. Kalau kita, bahasa kita lah bodoh. Bahasa kita, bukan saya orang bodoh. Kita, bodoh semua. Buat kerja apa lagu tu kan. Semua tak gelak kan. Sekali jadikan Tuhan, sekali kita makan balik Tuhan tu. Kenapa dah? Tak bodoh ke? Nah? Sayyidina Umar tu dia gelak. Pasal tu. Jadi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar tidak ada dua tiga melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ini cerita. Kemudian Islam tu apa lagi? Dan bahawa Muhammad itu pesuruh Allah. Ke depan ini cerita ni. Ada syarah hadis ni, saya baca dulu. Muhammad itu pesuruh Allah, utusan Allah, messengers of Allah. Muhammad itu messengers of Allah, penyampai.
Pesuruh jaya Allah, juru bahasa Allah. Apa-apa perintah-perintah Allah dia sampaikan kepada ummah. Jadi Nabi ni Rasulullah. Nabi ni diutuskan bukan hanya kepada umat, tapi diutuskan kepada semua umat-umat. Rahmatan lil alamin, rahmat kepada sekalian alam. Dan wa arsalta kafatan linnas basyiran wa nadhiran. Dan aku utuskan engkau wahai Muhammad kafatan linnas, untuk semua manusia. Nabi ini bukan hanya untuk umat dia, tapi dia adalah untuk semua umat-umat. Seluruh Rasul untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, penyampai kabar gembira, pembawa kabar gembira, dan pemberi amaran. Basyiran wa nadhira. Nabi kan. Adapun nabi-nabi lain dia hanya untuk umat dia, jadi rasul untuk umat dia. Tapi Nabi Muhammad rasul kepada kafatan linnas, seluruh manusia. Nabi itu kata hebat Nabi. Itu yang kita sambut maulid, pasal tu kita sambut maulid. Sebab Nabi ni bukan sebarang orang, bukan sebarang manusia, bukan orang biasa. Ya betul dia manusia, tapi bukan manusia biasa. Muhammadun basharun la kal bashari. Ada tak? Nasyid ni Muhammadun basharun la kal bashari bal huwa kal yaquti bainal hajari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Muhammadun basharun la kal bashar. Muhammad itu basharun, manusia, la kal bashar, tapi bukan seperti manusia. Maknanya dia bukan manusia biasa. Ibarat Nabi itu seperti permata yakut yang mahal, yang tinggi nilainya, yang berada di antara di celah-celahan batuan-batuan yang lain. Permata yakut duduk di antara batu-batu yang tengah mana. Hebatnya, nilai tingginya nilai permata yakut berbanding dengan batu-batu yang lain. Memang dia manusia, tapi bukan manusia biasa. Pasal itu kita sambut maulid. Faham? Ayat Quran pun ada suruh kita memuliakan Nabi dalam pelbagai bentuk. Tak kisah bentuk apa, bentuk sambutan maulid Rasul, dalam bentuk tazkirah, dalam bentuk mau'izah, peringatan, dalam bentuk kenduri. Tak kisah, tujuan kita memuliakan dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Tiga orang yang akan dapat kejayaan. Tiga orang pula. Tiga sifat, tiga ciri-ciri. Ini kalau kita buat, Tuhan klasifikasikan kita sebagai orang yang berjaya. Dalam ayat tersebut, Allah Ta'ala nak menggariskan ciri-ciri orang yang akan mendapat kejayaan tiga. Apa dia? Walladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaru wattaba'un nura alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang yang memuliakan Nabi, orang yang membesarkan Nabi, orang yang mengagungkan Nabi dalam berbagai bentuk, warna-warni. Apa gerak laku inci pergerakan kita, tujuannya membesarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi secara umumnya ada sambutan Maulid Rasul itu dia ada nas. Secara umumnya ada. Takkan sebut macam tu pun tak faham ni. Semua nak sebut secara khusus aja nak begitu. Besok payah semua tiap-tiap amalan ni nak kena ada nas khusus, susah. Tengok nas baca Quran. Nabi baca Quran ke mana? Nabi baca Quran dalam masjid. Ada tak nas Nabi baca Quran di dalam masjid? Ada kan? Kalau kita nak kaitkan dengan tempat, pasal orang kata tak boleh baca Quran atas kubur, tu
Baca Quran kat mana pun boleh, tapi atas kubur dia tak boleh, Nabi tak buat. Kalau begitu dalam kereta, Nabi tak pernah baca Quran dalam kereta. Atau unta mungkin. Hang baca Quran dalam kereta tu bid'ah. Ada tak Nabi pernah baca Quran dalam kereta? Tak ada kan? Ada tak? Tu pasal apa kita baca Quran dalam kereta? Ada nas tak ada kan? Atau unta mungkin ada, kita kata lah. Tapi sambil Nabi naik unta, ada Nabi baca Quran, tapi dalam kereta tak ada. Nak cari nas mereka tu tak ada. Kiahlah. Kan? Berlambak-lambak hadis-hadis yang lain. Kita boleh faham melalui mafhum mukhalafah atau mafhum muwafaqah. Kita qiyas. Nas larang tiap-tiap amalan yang kita buat yang tidak ada larang daripada Nabi. Silakan. Al-aslu fil asya' al-ibaha hatta yadulla ad-dalil 'ala at-tahrim. Asal sesuatu hukum harus. Asal usul hukum tu jadi harus. Asal apa saja perkara-perkara ini adalah hukumnya harus, boleh buat sehingga datanglah dalil syarak yang memperharamkannya, baru dia jadi haram. Jadi kalau baca Quran atau kubur tidak ada nas yang melarang, silakan. Saya kata atau kubur boleh baca, dalam kubur pun boleh baca. Dalam kubur. Besok cari pula, oh saya sebut ni bukan saya cerita benda kartun, suka bidu-bidu. Tuan-tuan kalau tuan nak tengok ceramah yang paling unik di dalam dunia ni, ceramah yang paling unik dalam dunia, Rahman tahu ke tak tahu? Ceramah yang paling unik dalam dunia ni ialah penceramah yang dia berceramah memberi tazkirah melalui direct langsung daripada kubur. Sudah dengar tak? Saya macam penceramah macam saya ni bertazkirah berlambak. Memanglah lazim begitulah. Ni cara kita kan, ceramah ada mikrofon dalam masjid. Ustaz ni dia ceramah, setiap kali program dia ceramah dia mesti masuk dalam kubur. Dia akan dikapankan. Dia akan dikapankan terlebih dahulu, kemudian dia diusung, kemudian dia dikebumikan. Depan khalayak, depan penonton. Ni depan penonton ni kata kita buat program ceramah Maulid Rasul. Kan? Di luar ni kata di luar masjid asal lagi adalah petugas gali kubur, tolong kapankan dia, tolong usung dia, masukkan dia ke dalam kubur macam orang mati. Dengan ukuran kedalaman dia sama sebiji. Maka dia masuk dalam kubur dan dibawa bersama-sama dengan dia pada mikrofon. Bersama-sama dengan dia mikrofon di dalam kubur. Dia akan ceramah daripada betul direct langsung daripada kubur. Dia panggil ustaz kubur. Kalau short form dia panggil uskup. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Ya, pergi kat YouTube, type uskup, USKUB, uskup Ustaz Kubur, Ustaz Muzam, Ustaz Jamil. Saya tengok. Yang saya boleh tahu tu, saya dapat maklumat awal saya dapat daripada Datuk Dr. Uzmi Cidin kita, usahawan Jitra. Dia Ustaz Jamil uskup ni merupakan adik angkat lah, adik angkat. Saya mula tak percaya, tapi bila saya tengok dia duduk main di Malaysia, saya tengok dalam YouTube betul-betul. Rupanya cara kaedah dia berdakwah tu memang bukan kata sekali, memang itulah cara dia. Setiap kali dia berdakwah, dia akan bawa mesej tu direct langsung daripada kubur. Kata-katanya semua keluar daripada kubur tu. Bayangkan orang dalam kubur, dia bercakap dengan hati dan perasaan bagaimana keadaan kubur yang begitu gelap. Dia menggambarkan kita secara realiti dia sedang berada di dalam kubur. Bukan macam ustaz-ustaz lain hanya buat gambaran saja gelapnya kubur, tapi ustaz pun tak tahu. Sempit macam mana ustaz pun tak tahu. Ni dia seolah-olah experience tu secara langsung dikongsikan dengan penonton dan pendengar. Uskup bukan. Saya kira tu satu-satunya pendakwah yang buat kaedah macam tu dalam dunia ni, tak pernah dengar. Tentu boleh tengok uskup. Dahsyat.
Apa tu waktu Indonesia, apa tu payah nak lawan Indonesia. Kita nak bertanding dengan payah Indonesia. Dia pos. Dari segi apa? Dari segi taranum, dari segi qiraat, dari segi boleh ke depa. Dandut pun boleh ke depa. Nak gelek-gelek pun boleh ke depa juga, tak boleh pi. Nah. Macam-macam lah. Baiklah. Tu cerita. Baik, ini maknanya Nabi itu pesuruh-pesuruhnya ya Allah. Jadi boleh kita sebut tadi orang yang berjaya. Saya keluar sikit tadi, Allah Ta'ala gariskan sifat-sifat orang berjaya. Apa dia? Pertama, orang yang memuliakan Rasulullah. Falladzina amanu bihi wa'azzaru wa nasaru wattaba'un nuran ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Orang yang memuliakan Nabi dan orang yang menolong agama Nabi, dakwah Nabi. Dan yang ketiga, orang-orang yang mengikut dan menjejaki nur, yakni Al-Quran, mengamalkan Al-Quran yang diturunkan bersama-sama dengan Nabi. Tiga ciri-ciri ini, kriteria ni kalau ada, kata Allah, ulaika humul muflihun. Mereka lah orang yang berjaya. Tentang kompon orang tu orang berjaya. Jadi kita nak berjaya, kita kena amalkan tiga perkara. Boleh faham? Nah. Baik. Seterusnya apa dia kata? Dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang. Ke depan ni ada cerita yang dihurai. Dan engkau keluarkan zakat, dan engkau puasa bulan Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah. Jika engkau sanggup pergi kepadanya, puasalah mampu pergi kepadanya. Ala Covid, dan bila Covid merupakan penghalang kepada kita, atau Allah Ta'ala tak ambil tindakan dosa kepada kita. Dan engkau mengerjakan. Ia berkata, Jibril berkata apa? Benarlah engkau. Jibril tanya, lepas tu dia mengiyakan. Sekali dia tanya macam dia tak erti. Lepas tu bila Nabi jawab, Nabi habaq ke dia, dia kata saja pun. Tadi yang tanya macam tak erti. Bila aku jawab, hang kata saja pun, macam erti pula dah. Pelik lagi. Benar engkau, kata Jibril. Maka kami pun tercengang kerana ia yang bertanya dan dia pula yang membenarkan. Yas'alu wa yusaddiqu. Dia tanya, lepas tu dia membenarkan pula. Pelik dia ni. Katanya lagi, maka khabarkanlah kepadaku tentang iman. Jadi tuan-tuan, di sinilah ulama faham. Kita panggil apa dia? Terasasnya ataupun kita punya terbinanya, kita panggil yang dinamakan sebagai apa? Satu cabang ilmu yang dinamakan ilmu apa? Ilmu fiqh. Asal usul ilmu fiqh berdasarkan daripada hadis dia. Kamu mengucap dua kalimah syahadah, kamu tunaikan sembahyang, kamu keluarkan zakat. Di situlah kita panggil terbitnya satu cabang ilmu yang dinamakan ilmu fiqh. Sembahyang, puasa, sebagainya, itu fiqh. Kemudian katanya lagi, maka khabar kepadaku dari hal iman. Daripada hadis ini, apa dia? Rasulullah menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya dan hari kemudian, dan engkau beriman dengan apa dia? Dengan takdir baiknya dan jahatnya. Maka ia berkata, benar engkau. Jadi iman tu apa? Percaya dengan Allah, percaya dengan kitab, percaya dengan malaikat. Maka di sinilah kita panggil terbitnya satu cabang ilmu lagi, iaitu yang dinamakan ilmu akidah. Difaham ilmu akidah itu ialah didasarkan daripada hadis. Faham? Ini yang dinamakan ilmu akidah, ataupun tercabangnya ataupun terbitnya ilmu akidah daripada hadis ni. Maknanya akidah itu apa? Tauhid itu apa? Percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, percaya dengan kitab. Itu tauhid. Itu akidah, pegangan kita. Boleh faham? Kemudian dikata, kemudian berkata lagi, maka sekarang khabar kepadaku dari hal ihsan itu apa? Rasulullah menjawab, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Ini dipanggil tasawuf. Di sinilah yang terbitnya satu cabang ilmu berdasarkan teks hadis ni. Maka terbitnya satu ilmu
difahami ataupun difahami bahawasanya terbit di satu cabang ilmu yang dinamakan ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf. Buat ibadah seolah-olah kita boleh nampak Allah. Bukan senang. Dan jika kamu tak boleh nampak Allah, tapi buatlah ibadah, ingatlah bahawasanya ketika kamu buat ibadah itu, Allah melihat kamu. Itu dinamakan tasawuf. Itu tasawuf. Tasawuf dia membicarakan persoalan hati. Maka daripada teks hari ini difahami bahawa maka terbitnya satu bidang ilmu yang dinamakan ilmu akhlak atau ilmu tasawuf. Pasal dia berkisar berkaitan dengan hati. Beribadah kepada Allah macam kamu tu tengok Allah atas CCTV. Dan jika kamu tak boleh tengok Allah, ingatlah bahawasanya Allah itu melihat kamu. Kita tak ada sifat-sifat tu. Tak rasa pun. Mari masjid pun gagah. Akhirnya ia berkata, ni ke depan ni dia akan hurai. Saya baca dulu terjemahan dulu. Tak perlu hurai banyak lagi. Akhirnya ia berkata, meneruskan pertanyaan lagi, maka khabarkan kepadaku dari hal kiamat. Kiamat tu mana? Maka Rasulullah menjawab, tidaklah yang ditanya daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kita ni sama aja. Mu tanya aku tentang kiamat. Kiamat tu bila? Aku pun tak tahu. Aku ni bukan lebih alim daripada hang. Macam kita. Mu tak tahu, aku pun tak tahu. Bilakah tarikh detik akan berlakunya kiamat? Cuma boleh bagi gambaran saja, tanda-tanda bolehlah. Tapi kiamat tu betul-betul tarikh bila tu tak tahu. Aku hak kena tanya ni sebelah mu lah. Mu tak tahu, aku pun tak tahu juga. Okey, kalau begitu dia kata, kalau begitu katanya, maka khabarkanlah kepada aku tanda-tanda. Tanda-tanda kiamat boleh kot? Boleh, tanda tak parah. Rasulullah menjawab, tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya. Ini ada ulama mentafsirkan mentafsirkan hadis ni dengan makna apa? Dengan makna apabila hamba telah melahirkan tuannya, maknanya anak tu dulu. Mak dia tu sedang mengandungkan anak dia besar, dah besar, dia akan jadi tuan kepada mak dia. Anak tu akan menjadikan mak dia seperti hamba. Mak tu, mak ni, mak tu, sampai mak kena jaga cucu. Tok tu sampai tak ada, tak mari sikit. Tanya pasal apa maklum? Tak mari. Jaga cucu, jagalah cucu. Depan tu jawab lah macam tu. Jawablah daripada muda dulu. Masa muda tanya pasal apa tak ada pergi ngaji. Beranak tak berhenti. Asal jumpa je beranak, asal beranak dia jumpa. Beranak semua. Anak tu dia bercerai. Dah bagi alasan tu bila dah tua, mari tua pun tak ada mari setiap pasal apa maklum. Jaga cucu. Jawablah depan Tuhan betul betul. Boleh jawab, Tuhan terima tak jawapan tak terima. Alasan tu Tuhan tak terima sama sekali. Sebab tu tok-tok yang cerdik kan, cerdik dia jawab. Katakan anak, mak mau tolong jaga anak kami. Jadilah. Hampa dulu 10 beradik mak jaga, jadilah dah tua-tua ni mak pun nak buat kebajikan. Hampa nak apa jaga sendiri. Derahil mak. Anak apa beranak? Bukan aku tak sayang cucu. Anak apa beranak, apa jaga sendiri. Aku cukup dah. Aku nak jawab depan Tuhan ni. Bekai pun kurang. Kena pedekah sikit baca Quran begitu, bini mengaji juga. Jadi. Anak apa beranak, apa jaga. Mak dah tih dah jaga apa dulu. Apa ada pun tu dia. Boleh faham? Nah. Jawapan aku tu Tuhan terima. Ni maknanya anak dia akan menjadikan mak seperti hamba bila dia dewasa. Itu makna bila seseorang hamba itu dia melahirkan tuannya, mana dia mengandung tu adalah tuan dia besok, jadi tuan dia, mengarah dia macam-macam. Itu sebahagian daripada makna hadis. Tapi setengah ulama dia memberikan makna yang lain. Tak apa tu. Ya. Rasulullah menjawab tanda-tanda apa? Dan engkau melihat, ini tanda lagi. Engkau melihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian. Mana orang miskin, kaki ayam, pengembala kambing, lani berbangga-bangga menegak dan meninggikan binaan. Orang dulu miskin-miskin dah terbalik hakikat. Qalbul haqaiq. Dunia dah terbalik. Dulu bangsa-bangsa yang hina dina, lani jadi hebat. Bangsa yang mulia jadi hina. Dulu antara golongan mulia apa dia? Ilmuwan, para ilmuwan, para sarjana Islam, ilmuwan, agamawan. Lah ada agamawan dengan cuba agamawan duduk dengan artis.
Siapa lebih? Orang sanjung. Siapa lebih orang agung? Siapa orang puja? Arti. Arti kan? Bila arti kau sebut ulama, program ulama tak ramai. Kalau arti bagi penuh. Jom heboh, heboh. Bah, ceramah tak apa orang. Terbaliklah. Patut golongan yang dimuliakan, golongan yang kita puja dan puji daripada ulama-ulama agama orang kita. Kita nak berkawan dengan dia pun kata dulu pada akhir daripada selamat. Arti boleh selamat kita. Tapi betul apa? Terbalik hakikat. Itu tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Nah, sikit. Kemudian ia pun pergi. Lalu aku terdiam, kata Sayyidina Umar, beberapa lama. Setelah itu Rasulullah berkata, "Hai Umar, adakah engkau tahu siapakah orang yang bertanya itu?" Maka berkata aku, Allah Rasul lebih tahu. Rasul berkata, "Sesungguhnya itulah Jibril datang kepada kamu untuk mengajarkan agama tentang kamu punya apa? Kamu punya agama. Darah ke kamu tak pandai nak tanya. Aku datangkan Jibril supaya Jibril bila dengan pertanyaan itu kamu boleh share apa dia Islam, apa dia iman." Hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Umar bin Khattab, juga daripada Imam Bukhari. Kita pun tidak tahu. Kita akan sambung insya-Allah perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama. Dia akan urai satu. Ni baru dipanggil syarah hadis. Jadi tadi saya contoh sikit-sikit kan, sampai lalu. InsyaAllah untuk siri akan datang di muka surat 73, dia akan kupas dan ulas satu demi satu berkaitan dengan hadis yang kedua yang kita baca pada pagi ini. Apa dia? Perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama. Dalam tajuk satu dia ada beberapa tajuk kecil. Apa dia? Satu, malaikat datang menjelma sebagai manusia. Tajuk yang kedua, rukun Islam. Tajuk yang ketiga, dia akan urai tajuk yang tajuk yang besar. Tajuk yang kecil sini dipanggil dalam isi hadis tu, pertamanya syahadah, tentang syahadah itu apa. Yang kedua tentang mendirikan sembahyang itu apa. Yang ketiga menunaikan zakat dan sebagainya. Dia akan urai secara terperinci satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyil arabiyil hashimi wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات. وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.